Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita masuk untuk contoh pula. Contoh 1 untuk bab 4.2 translasi. Okey, sebelum ni cikgu saya terangkan macam mana pengiraan ni kita tulis dalam bentuk vektor. Yang ni adalah dalam bentuk vektor, jadi kita kira macam mana kita mau mengira. Huraikan maksud vektor translasi yang berikut. Ini dia bagi vektor translasi. Ini dinamakan vektor translasi. Okey, jadi cara untuk kita huraikan berapa? Yang penting sekali kamu kena ingat bahawa kalau kamu ada vektor translasi, contohnya soalan A 1, 3. Okey. Yang sebelah atas ni hanya ada 2 pergerakan sahaja, iaitu sama ada kanan atau kiri. Dan yang sebelah bawah ni pula sama ada atas atau bawah. Okey. Kalau kanan positif, kalau kiri negatif, kalau atas positif, kalau bawah negatif. Jadi kita tengok nombor ni 1. 1 adalah positif. Kalau positif maknanya dia adalah ke kanan sebanyak 1 unit. Kalaulah di bawah ni, di bawah ni pula ni adalah dia positif. Jadi kalau positif dia adalah ke atas sebanyak 3 unit ke atas. Okey, jadi kita akan tulis di sini. Okey, kita tulis pergerakan berapa unit. Pertama sekali kita ambil data berapa unit? 1 unit. Jadi kita tulis itu 1 unit. Okey. 1 unit ke mana? Kalau positif dia adalah ke kanan. Jadi 1 unit ke kanan. Diikuti. Okey, seterusnya diikuti 3 unit. Okey, tulis 3 unit ke mana? Ke di sini. Kalau positif adalah ke atas. Ke atas. Okey. Sebagai contoh lah ni A. Okey, jadi dia bergerak. Ini adalah objeknya. Kalau dia bergerak 1 unit ke kanan, jadi 1 unit ke kanan. Lepas itu 3 unit ke atas. 1, 2, 3. 3 unit ke atas. Okey, jadi di sini adalah image yang baru. Dia ada bergerak lah. Okey, lepas tu di sini, kalau sudah dia bergerak, kamu ambil pen. Maknanya daripada sini dia ke tempat yang baru. Di sinilah dia. Okey. Begitu. Itu adalah tempat dia bergerak di situ. Cuma cara kamu kira tu mesti ikut kotak. Walaupun dia nampak anak panah ni dia bergerak daripada sini ke sini, kita tidak boleh direct kira begitu. Kita kena ikut arah anak panahnya tu. Okey, soalan B pula. Yang ni di sini dia kata negatif. Maknanya 1 unit ke kiri. Okey, kalaulah dia negatif maknanya dia ke kiri. Okay. Yang di bawah ni pula positif 4. Maknanya dia ke atas. Jadi boleh tulis di penerangan di sini pergerakan berapa? 1 unit ke kiri. Jadi kita tulislah 1 unit ke kiri. Diikuti di sini 4 unit ke atas. 4 unit ke atas. Okey. Jadi kalaulah cara kita ada ni, ada titik berapa? 1 unit ke kiri. Jadi 1 unit ke kiri adalah di sini 1 unit ke kiri. Dan 4 unit ke atas 1, 2, 3, 4. Nah, dia berhenti di sini. Jadi di sini adalah titik B yang baru. Maknanya image lah. Okey, ini image. Image-nya ini adalah objek. Okey, soalan C pula. Kita cek di sini. Di sini positif 2.
Kalau positif 2 maknanya dia adalah ke kanan. Okey. Kalau di bawah ni pula negatif 9, dia adalah ke bawah. Sebab apa? Negatif. Okey, jadi cara untuk tulis di sini daripada vektor translasi kita buat ayat. Pergerakannya adalah 2 unit. 2 unit ke mana? Tengok 2 unit ke kanan. Dan diikuti 9 unit ke bawah. Okey, 9 unit ke bawah. Okey. Jadi kalau kita ada ni titik ni, kita kiralah 9 unit ke kanan. 2 unit ke kanan. 2 unit ke kanan. 1, 2. Okey, 2 unit. Berhenti. Lepas tu arahannya adalah 9 unit ke bawah. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, jadi dia berhenti di situlah. Okey, dia berhenti selepas 9 unit ke bawah. Jadi ini adalah C, koma. Maknanya ini adalah image kamu. Ini adalah objek. Okey. Yang huruf D pula. Huruf D di sini dia kata huruf D negatif 3, negatif 1. Tengok di sebelah atas negatif. Kalau negatif maknanya ke kiri. 3 unit ke kiri. Yang ni pula negatif 1 maknanya 1 unit ke bawah. Jadi kita terangkan dalam bentuk ayat pergerakan 3 unit ke kiri. Okey, 3 unit ke kiri diikuti 1 unit ke bawah. Jadi kita buat ini, kalau dia bagi 1 titik ni D, ini adalah objeknya. Okey, ini adalah objek. Okey, ini adalah objek. Jadi dia bergerak 3 unit ke kiri. Kita kira sini 1, 2, 3, berhenti. 3 unit ke kiri dan 1 unit ke bawah. Okey, dan juga 1 unit ke bawah. Jadi dia akan berhenti di sinilah. Ini titik yang baru kita panggil di koma, ataupun di koma tu kita panggil image. Koma tu apostrofi atas lah. Koma atas kita panggil. Okey, dan yang soalan ini, contoh yang terakhir ni pula, kita tengok di sini dia bagi 0,8. Kalau kosong dia ada pergerakan atau tidak? Dia tidak bergerak lah. Maknanya dia statik. Dia tidak bergerak sama ada ke kanan atau kiri. Tidak ada pergerakan. Tetapi untuk ini, yang ni dia ada pergerakan atas atau bawah. Tengok, kalau positif maknanya dia ke atas. Okey, jadi pergerakannya hanyalah satu sahajalah, iaitu 8 unit ke atas. Jadi kita masukkan dalam ni pencerahan dia ataupun dalam bentuk ayat pergerakan 8 unit ke atas. 8 unit ke atas. Okey, jadi bila diberi satu titik, kita kiralah tidak ada bergerak kanan, kiri, tidak ada. Jadi dia hanya bergerak ke atas sebanyak 8 unit. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia berhenti di situ. Jadi ini adalah titik yang baru, iaitu I apostrofi ataupun image. Image untuk I. Ini adalah objek. Okey, ini untuk latihan yang contoh 1. Okey, kita akan masuk contoh 2 seterusnya di video yang seterusnya.